Bismillah. So, sedikit pengenalan. Rasulullah SAW sebut pada hadis yang sebelum ni. So, surah Infitar ni sama macam yang Rasulullah SAW sebut pada hadis yang sebelum ni kita baca. Kalau you nak belajar, kalau you nak tahu, kalau you nak experience first hand, Rasulullah kata. Okay, nak experience first hand. Macam mana keadaan hari kiamat, Rasulullah suruh baca 3 surah ni. Surah Takwir dan antaranya surah Takwir dan juga surah Infitar. Jadi kita sedang belajar. Hari itu kita dah kupas surah Infitar, surah At-Takwir dah selesai. Takwir tu maknanya apa? Bergulung. Okey? Betul tak? Bergulung. Maknanya dalam keadaan yang apa? Menggerunkan cerita tentang kiamat yang di mana Rasulullah Allah sebutkan dalam keadaan yang sangat sepatutnya menjadikan kita gentar, takut, feelings dia bila baca. Idza syamsu kuwirat, bila matahari tu bergulung-gulung. Yang ini pula sama juga masih cerita tentang hari kiamat tapi dimulakan dengan idza sama'un fatarat. Okay now. So walaupun kita cakap sebelum ni surah Infitar, surah At-Takwir yang kita belajar ni berkisarkan tentang rukun iman, 6 rukun iman. Apa rukun iman? Percaya Allah kan? Sebagai orang Islam mesti percaya Allah kan? Kemudian di dalamnya juga ada percaya tentang Rasulullah yang nak hantarkan Quran, yang nak sampaikan Quran, yang nak terangkan kita tentang apa tu yang berita-berita semuanya, maka kita belajar ataupun kita diberitahu dan diterangkan tentang keimanan pada Rasul. Kemudian ada juga beriman pada malaikat, iaitu malaikat Jibril. Yes, yang apa malaikat Jibril. Kemudian Allah juga apa? Bila Nabi Muhammad SAW, maka dengan belaan tersebut membuat kita percaya pada apa? Kitab-kitab iaitu Al-Quran itu sendiri. Yes. Dan berita tentang ghaibiyat, berita yang Rasulullah tak boleh nak explain, manusia pun tak boleh nak terangkan kecuali itu adalah datangnya daripada Allah SWT, maka adanya kepercayaan tentang hari kiamat. Dan last sekali surah Takwir tu kan, it's wrap ataupun dia disimpulkan dengan keimanan kepada qadar-qadar ataupun takdir Allah SWT. Maka surah Infitar dia ada tema yang sama, tema yang serupa. Sebab tadi Rasulullah sebut siapa yang nak faham, nak tengok, nak experience first hand baca surah ni. Lepas tu saya cakap last session, kalau sepatutnya bila kita baca surah ni mesti timbul keinsafan. Bukan baca senyum-senyum atau baca tidur. Orang baca kita tidur. Itu tak ada feeling lah. Okay? So maknanya bila dibacakan sepatutnya jiwa tu bergetar sepatutnya. Kita bawa, hadirkan diri kita, hadirkan hati kita. Sebab apa? Tadi pagi saya baca kitab tafsir sebelum saya nak baca ajar awak, dia kata macam ni. Dalam surah ni berulang-ulang kali Rasulullah SAW terangkan, Allah terangkan 6 rukun iman tu. Betul tak? Ulang, tadi surah Takwir, jangan cakap surah yang ini je. Surah sebelum ni pun surah An-Naba, surah Al-Baqarah, semua kita cerita benda sama. Soalan, kenapa mereka masih tak nak beriman pada Allah SWT? Betul tak betul? Kan? Kita ni tak jumpa Nabi, betul tak? Alhamdulillah Allah kurniakan kita iman dan kita pun nak iman tersebut. Sekarang saya tanya soalan. Mereka ni jumpa Rasulullah first hand, berita yang nak disampaikan ni bukan berita yang dongengan, dan Rasulullah SAW bila terangkan ayat Quran ni semua beserta dengan bukti-bukti yang mereka biasa buat dan biasa nampak. Kan kita sebut last session, kenapa sebut pasal bulan bintang, sebab ni kebiasaan mereka. Bermain-main ataupun biasa lihat bulan bintang sebab culture diorang memang suka. Kan saya sebut, diorang kat Singapura kita tak ada benda tu. Tapi kalau kat negeri Arab, diorang selalu ada sutuh. Pernah dengar sutuh? Sutuh ni dia macam rooftop lah. Kalau orang biasa panggil sekarang apa kalau dekat MBS tu infinity pool. Maknanya you boleh open space. Kat atas, tingkat paling atas sekali kan. Apalah nama tak tahulah. You pergi situ, orang minum kopi ke, kalau orang kafe dia minum arak dan sebagainya. So it's their culture tau untuk duduk sambil tengok alam dan sebagainya. Kan? Jadi kerana kebiasaan mereka tu biasa buat perkara tersebut, maka Allah ambil tu sebagai contoh. Soalan saya, kenapa sebelum kita mula, walaupun berulang-ulang kali mereka diberikan peringatan, bukti, apa lagi nak tunjuk lagi, tapi kenapa tak nak juga beriman pada Allah SWT? Ada tak siapa yang nak jawab saya? Unmute yourself kalau nak jawab. Tunduk tradisi keturunan dia. Jadi dia rasa tu dah bertahun-tahun kan dia menyembah benda tu. Jadi dia rasa macam benda ni macam tak masuk akal lah pada diorang. Pasal diorang dah mengamalkan
benda yang salah tu dah bertahun-tahun. Jadi diorang tak nak terima. Takkan nak tukar gitu kan? Tak nak terima perubahan tu. Pada diorang tu macam itu bukan tradisi datuk nenek moyang diorang lah. Alright, good point. Jadi Okay. kalau diorang tukar tu rasanya memalukan sampai kan apa tu Pakcik Rasulullah kan dia rasa malu kan dia nak ikut yang syahadah Rasulullah terangkan tu kan. Baik, baik. Okay. Anybody else? Anybody else? Tak ada. Kak Jamilah, are you unmute kan? Degil, Ustazah. Apa dia Kak Jamilah? Sombong dan degil. Sombong dan degil. Very good point. Okay. Baik, lain ada? Cukup kali 5 point. Kak, siapa nak cuba? Ni tak ada kena penalize ke tak ada. Jawab aja. Tak ada salah, tak ada betul. Kalau salah kita betulkan. Kalau betul kita highlightkan. Okay? Sebab kita nak fikir, kita nak gerakkan minda kita. Kenapa? Kenapa? Tak pernah fikirkan kenapa. Kalau you perhatikan saya banyak tanya soalan kenapa. Saya kan dah sebut dengan awak. Saya pergi course, dia tanya soalan dia kenapa. Sebab daripada kenapa tu kebanyakan jawapan kita boleh dapat. Manusia ni kebanyakan kali dia tak boleh selesai apa yang dia nak buat ataupun dia tak sampai apa yang dia nak hajatkan atau dia tak boleh ubah hidup dia sebab dia tak nak bertanya dengan diri sendiri. Dia tak nak buat perubahan. Dia hidup macam tu, dia stagnan. Betul tak? Kenapa kita tuntut ilmu? Sebab kita nak ada perbezaan dari sudut cara kita berfikir. Betul tak betul? I believe kenapa you all ada sebab you all nak upgrade yourself. Kita nak bila tu, okay, saya suka lah Alhamdulillah. Suka sebab apa? Saya suka dia jadi satu kebaikan. Mungkin kita ni taklah popular mana atau tak adalah influence orang yang ramai. Tapi saya Alhamdulillah, recently saya ada buat beberapa perubahan bila saya kongsi dengan saya punya student. Saya surprise sebab dia, bukan surprise, saya syukur. Dia cakap saya, Ustazah sekarang saya nak buat sekian sebab Ustazah cerita sekian. Ini perubahan saya nampak sekian. Jadi saya pun nak buat perubahan. Saya happy. Itulah kita yang man sanna sunatan hasanatan falahu ajrun 'alaiha wa ajrun man amila biha. Rasulullah kata siapa yang buat satu kebaikan, dia ajak orang lain dan orang tu pun buat dan tambah-tambah kita dapat pahala. Kita nak sebanyak-banyaknya collect pahala sebanyak-banyaknya. Benda buruk kita tak nak. Betul tak? Jadi betul apa yang you all cakap ni. Ada tak lagi last saya nak 5 point. Ada tak? Siapa nak bagi jawapan? Dalam Quran ayat tu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, why? Dia tak nak ya, Kak Jamilah punya jawapan sama pasal yang atas, sombong dan degil. Betul. Correct. Sama anzartahum, very good. Sama ada dia diberi peringatan atau tak beri peringatan, dia tak nak beriman. Okay, jadi you kata tadi sombong dan degil. Okay, that's one of the answer. Very good. Okay, anybody else? Dah nak dah? Okey, jangan tunduk. Okey, sudah. Okey, apa pertama? Apa dia? Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Very good point. Yes. Okey. No, orang dengar tak Cik Ati? Apa dia Cik Ati? Yes. Orang yang ada status dalam kalangan Quraisy tu kan. Dia tak nak kehilangan dia punya kekuasaan lah. Very good. Okay, power. Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, very good. Barakallahu fiik. So basically yang pertama tadi, siapa ni Cik Rohani sebut tentang dia rasa Nabi lain, dia spesies lain, betul tak? Dia buat perbandingan. Okay, Nabi boleh lah, betul kita ni bukan macam Nabi. Correct no? Is that what you said Cik Rohani? Yep. Yes, okay. So dia buat perbandingan Nabi boleh, kita tak boleh. Okay, good point. Tapi bukankah Nabi tu pun manusia juga? Cuma dia dipilih, diberikan responsibility extra. Mindset yang selalu kita fikir, dia boleh lah atau orang tak. Ni I buat cerita ni bukan cakap you Tapi manusia yang selalu dia cakap, dia boleh lah, dia tu gini, aku tak boleh. Apa pasal? Apa sebab? Sebab tu nanti akan tengok dalam ayat yang dalam surah Fitrah ada terangkan. Allah bagi kita fa'adalah. Nanti ada satu ayat tu baca. Bukan sikit. Ayat tadi saya baca mana ayat tadi. Bahasa wa ta'ala. Yes, ayat 7. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Okay, saya kupas dulu sikit. Fa'adalak tu maknanya ada seimbang. Okay, nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut. Sebenarnya manusia ni Allah kurniakan benda yang sama. Ada balance, ada keseimbangan. Bila keseimbangan tu maksudnya apa? Allah bagi semuanya ada kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Okay, bukan kerana dia ada tu, dia ada ni. Kerana dia ada kemahuan yang dia nak.
Sebab apa? Kalau kita tengok tadi Kak Jamilah sebut, sebab kenapa dia buat macam tu, dia buat perbandingan sebab sebenarnya mereka ni sombong dan degil. Tak nak dengar cakap. Jadi dia cari alasan untuk tak buat. Sedangkan apa yang Nabi buat dengan kita buat, apa yang beza? Betul tak betul? Apa yang beza? Allah bagi Nabi responsibility extra yang mungkin kita tak mampu. Betul tak? Tapi message Nabi suruh beriman, apa yang susah sangat? Betul tak betul? Yes or no? So sebenarnya argument mereka tu tak boleh diterima. Sebab kerana perbezaan Nabi tu, dia tetap makan, minum, ada anak, ada keluarga, ada tanggungjawab. Pilihan mereka sebab sombong dan degil. Kemudian tadi termasuk juga you cakap tadi status sebab tak nak kehilangan pangkat, tak nak kehilangan tak nak kehilangan orang kehormatan dan sebagainya. Itu semua adalah hawa nafsu yang kontrol lah. Walhal dah tunjukkan benda ni betul-betul benar. You should believe in this. But because tak nak kehilangan status, takut tak nak percaya. Maksudnya apa? Tak boleh nak percaya dengan qadar-qadar. Dia mula macam tu. Kemudian macam tadi Cik Mina sebut tentang habit and culture. Mana dah jadi kebiasaan manusia, okay? Antara yang paling tak senang sekali adalah nak ubah habit dan culture. Apa habit? You punya sikap yang you dah selalu buat. Betul tak? Kita kalau ada sikap yang kita buat tu, mungkin tak betul, senang dah nak ubah. Ambil masa. Kan? Dan dia takut nak berubah sebab dia takut nak lepaskan benda tersebut. Itu sebab Allah tanya, Allah sebut dalam ni, kalau kau tinggalkan ni, apa yang benda yang kau kurang sebenarnya? Mungkin ada cabaran, mungkin ada susah, tapi seketika sebenarnya. You have to think further. Kalau you beriman, alright, sebenar-benarnya dia akan buat jiwa manusia terlebih tenang. Agak-agak orang yang tak beriman dengan Allah SWT, Allah kurniakan gelodak. Sebab tu Allah sebut sawa'u anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia tak dapat, kurang dapat apa orang panggil inner peace, takkan dapat ketenangan jiwa. Kerana juga pilihan mereka, maka Allah tak kurniakan mereka nur hidayah. Yang tadi siapa cakap tadi belum dapat hidayah. Soalan saya, hidayah tu kita usahakan ke kita tunggu Allah bagi? Usahalah. Mestilah, faham? Very good. Orang selalu cakap belum dapat hidayah, belum dapat hidayah. Apa yang belum dapat hidayah? Nak tunggu bila hidayah datang? Hello, hi, my name is Hidayah. I'm coming to you. Mana ada? Ibarat macam saya sebut sebelum ni, kalau makan, nak makan mesti pergi dapur masak lah. Kalau tak nak, at least kena picit Grab food kan? At least nak ada duit, nak bayar. You know, you mesti put in some effort. So, mesti nak usahakan. Alright? At the end of the day, secara rumusan yang saya nak highlight, sama ada mereka nak beriman atau tak beriman, itu sebenarnya pilihan. Manusia ni Allah bagi pilihan. You nak atau you tak nak sebenarnya. Sebab itu, sebelum saya mula, sebab konten kita nak sampaikan ni nampak macam serupa, tapi kita nak you buat, you start daripada awal ni, you buat pilihan, okay, you set intention, mudah-mudahan atau dengan niat, bila kita baca ni, Allah bagi kefahaman yang lebih daripada yang kita dah tahu. Okay, sepatutnya setiap ayat Al-Quran ni sebenarnya efek dan impact dia tak sama. Walaupun mungkin bentuk perkataan dia, okay, ataupun bentuk dia seolah-olah serupa, tapi sebenarnya impact dia tak sama. Kalau tadi dimulakan idza syamsu kuwirat, kan? Mula dengan matahari, betul tak? Bila matahari tu bergulung sebelum ni. Yang ini kita sebut idza sama'un fataras. Bila langit tu terbelah. Kenapa terbelah? Okay. Kenapa terbelah? Kerana diibaratkan, sebab kebiasaan yang saya cakap tadi, orang Arab kan mereka suka duduk tengok bulan, bintang dan sebagainya. Dia sesuatu yang dekat. Pertama. Kedua, mereka ni pun, kebanyakan mereka ni juga biasa dengan konsep berkhemah. Khemah, you know, you do camping lah senang cakap. Okay, ibaratnya, langit tu macam khemah tau. To cover you lah, to protect you kan. Kalau khemah tu, let's say, kalau khemah tu atau that tent dibelah, what will happen? Maka al-kawakibun tatharas. Maka bintang-bintang tu berserakan. Ibaratnya lah, macam kalau ada khemah atas tu, you letaklah beads ke, you letak mutiara, letaklah macam tu ibaratnya. Bila saya potong khemah tu, tak keberteraburan sama bintang-bintang macam tu. Visual kan Allah sebut kan?
bersirak terus. Jadi bila langit tu dibelah, okay, kalau kita cakap perkataan infatarat, dia betul-betul dikelah dan dibelah. Dan terus patah dua, bukan patah dua, dia ibarat dia macam dah slice lah, senang cakap. Maka keadaan tu adalah satu keadaan yang menggerunkan. Minggu lepas kita last session kita terangkan kenapa Allah sebut isim dahulu kemudian verb, dan kenapa keadaan ni in the future tapi gunakan fi'il madhi. Kita dah terangkan sebab nak capture your attention, okay, nak supaya ambil perhatian. Dan perkataan idza juga di sini nak beri penerangan. Tadi kan saya sebut nak beri nak suruh you ambil attention, ambil you punya fokus, kemudian nak capture attention, fokus. Kedua, supaya nak highlight kepentingan ayat yang dia nak sampaikan, message yang dia sampaikan. Ibaratnya kalau you hantar message, you nak boldkan lah gitu. Ketiga, perkataan idza tu membawa maksud tiba-tiba. Idza selalunya maknanya dalam keadaan mufaja'ah, cepat. Keadaan tu berlaku dalam pantas yang selalunya tak disangka-sangka. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Siapa sangka bila Nabi second time pergi kota Mekah, right, nak pergi tunaikan haji, walhal pertama kali so sedih, tak dapat pergi haji kan, betul tak? Tapi the next time he went, terus jadi pembukaan kota Mekah. Seluruh ahli Mekah semua jadi beriman. Siapa sangka? So dia adalah, sebab tu surah tu diabadikan dengan An-Nasr, kemenangan. Dia datang kemenangan yang luar biasa, yang sangat gembira. So ini, bila keadaan Yaumil Qiyamah ni datang, dia dalam keadaan yang mengejut, yang tak disangka-sangka. Okay, so tu another point yang you kena lihat perkataan idza dalam Al-Quran. Okay, pertama tadi saya kata to capture attention and focus. Kedua, to highlight kepentingan message yang disampaikan, tulis kalau tak ingat. Ketiga adalah tentang perkataan idza tu membawa maksud keadaan yang mufaja'ah, dengan tiba-tiba. Apa? Suddenly it happens like that. Okay, so basically surah Infitar ni like we said because dia punya theme adalah tentang rukun iman, maka dia digelar sebagai surah Makkiyah. Okay, kenapa dia kata surah Infitar bersempena dengan ayat yang pertama, muka surat 91 kalau Quran saya 91, yours is 100 and berapa tadi? 19 Okay, so you tengok surah Infitar. So apabila langit terbelah, maka sama juga macam surah Muzammil to support each other, and it says that surah ni dengan surah sebelumnya menceritakan tentang malapetaka hari kiamat yang dahsyat seperti mana yang telah dijelaskan. So like we shared just now, cerita dia tentang rukun iman. Okay, saya tak nak go through, you boleh baca. Okay, basically tentang sifat. Yes? Okay, so basically tentang perangai yang yang last kali muka surat tu dia kata apa? Menyalar ataupun menyentak ataupun nak really nak templak the word. Okay, sikap orang kufur yang terhadap nikmat Allah SWT. Sebab tu saya tanya tadi soalan yang pertama, dah tunjuk macam-macam, kenapa tak nak percaya? Sebab ada banyak ayat dalam surah ni seolah-olah macam sindir lah. Apa lagi nak cerita? Apa lagi nak buat? Tak faham bahasa ke macam tu bahasa dia? Allah tak cakap macam tu lah saya cakap kan. Tak faham bahasa ke? Tak erti ke dia macam tu? Okay, so ini adalah surah ni. And like we said on the next page we says that Imam Ahmad sebut siapa yang nak lihat, nak experience, maka dia baca di surah ni, surah Takwir, surah Infitar dengan surah Insyaqqat. Alright. Dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa hadis ini berpunca daripada Jabir. Okay, Jabir mengatakan bahawa pada suatu ketika Muaz bersembahyang Isyak dengan memanjangkan bacaannya. Rasulullah pun berkata, wahai Muaz, apabila kamu wahai Muaz hendak menimbulkan fitnah membaca ayat panjang, mengapa kamu tidak membaca Sabbihisma rabbikal a'la? Okey, cerita ni okey. So dia macam ni. Ni pun adab ni ada hukum sikit. Bila imam, bila sahabat Nabi SAW, ni kalau you baca sejarah, you tengok bila Rasulullah SAW, dia bila ada sahabat berkumpul nak salat jamaah, ada ketika kebiasaannya Rasulullah jadi imam, betul tak? Rasulullah jadi imam. Tapi ada ketika Rasulullah welcome ada sahabat untuk juga jadi imam. Okay. Kenapa? Sebab Rasulullah ni orangnya, karakter dia bukan seorang yang diktator. Sementang-mentang aku Nabi, semua benda aku mesti buat. Gitu. He's not like that.
He wants others, actually he's respecting the other Sahaba for all their strength and weaknesses. Okay, so he actually give them opportunities to be in front and lead. It's a pleasure. It's an honor, isn't it? When you have someone, okay, when you, for example, you yourself, okay, alright, salat, kemudian ada sahabat, okay, yang hebat-hebat, dan ada juga Rasulullah yang juga mengikuti salat you. Maka dia adalah satu pleasure, okay, for all these sahabat. So Rasulullah SAW, dia allow, at some point of time, he allow the sahabat to lead the imam, to be an imam, okay, to give them the honor and to also to respect them for their strengths and weaknesses. Jadi so that happen bila ketika tu Jabir radhiyallahu anhu ni pun adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Kalau you tengok dalam kitab hadis, banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Jadi what happened was, okay, dia kata waktu tu muasalat, okay. Jadi bila dia sebenarnya kadang-kadang bila kita jadi orang yang diimam, leader ni, kadang-kadang kita rasa kitanya perbuatan tu, okay, baiklah sebab kita nak give the best, betul tak? Selalunya kita jadi ketua, pernah tak experience dulu jadi ketua ke jadi leader? Kan kita nak try jadi yang terbaik kan? So waktu tu dia rasa, okay, Muaz rasa kalau dia baca ayat yang panjang tu, okay, baca surah panjang tu, baguslah. Bagus kan baca surah yang panjang ketika solat tu. Pada pandangan dia ketika tu. Baca panjang-panjang surah Infitar, surah Insyiqaq, surah Takwir, surah ni. Panjang kan? Agak berapa lama tu nak berdiri? Setengah jam kot. Kan betul? Kan? Ibarat macam solat tarawih lah. Okay? Itu you sendiri Sebab tu tak kisah ada orang dia nak bacaan panjang. So you boleh pilih masjid kalau kat Singapura. So jadi kalau siapa yang dulu tak ada, mana ada choice, semua sembahyang kat tempat Masjid Nabawi. Jadi bila dia jadi imam, dia baca panjang, maka Rasulullah tegur dia. Kenapa baca panjang sangat? Lebih baik baca surah Al-A'la. Surah Al-A'la pun dah panjang juga, about 10 minutes. Okay? Kalau you baca tiga-tiga ni sekaligus, right? Siapa tahu yang duduk, bukan siapa tahu. Selalunya, bila kita imamkan solat, dalam tu ada, ni hukum dalam Islam. Kalau jadi imam, you tak boleh terlalu memanjangkan bacaan. Sebab ditakuti yang jadi makmum you tu orang tua sakit kaki. Habis sampai orang tu nak pitam, kena tunggu. Ni happen ilmu. Sebab tu nak jadi leader, nak jadi imam ni kena ada ilmu. Tak boleh sembarang. Okay? Sampai pitam, baca panjang sangat. Konon-konon lah orang suruh baca surah semayang. Panjang-panjang. Katanya lagi panjang lagi bagus. Dapat earn brownie points dengan Pak Mentua. Panjang-panjang. Pak Mentua kaki dah terketar-ketar. Baca sampai setengah jam 45 minit. Baca Yasin gitu So ditakuti ada orang tua. Kedua, ada anak kecil. Tak boleh duduk diam. Kan? Ketiga, takut orang yang ada hajat. Nak berterberah, terkencing ke? Kan? Nak terkentut ke? Macam ni tak habis-habis lagi imam macam dah jadi kehusyukan solat tu dah terbaik. Sebab itu bila jadi imam, okay, mesti ada ilmu. So bagus juga Muaz buat salah ni, jadi kita belajar. Sebab itu bila kita bila nak jadi leader, mesti nak fikirkan kemaslahatan rakyat-rakyat yang di bawah tu. Jadi makanya Rasulullah kata tak payahlah baca Qul Ahad cepat sangat, sebab kadang-kadang ada yang tak sempat, belum masuk baru pakai telekong dah rukuk dah. Pasal dia baca Qul Ahad aja, dah habis. Baru keluar toilet dah habis. So jadi imam yang di tempat misalnya masjid ke, jadi imam kat rumah ke, mesti ada ilmu. Ambil surah yang seadanya. Dia kata surah ini, surah Al-A'la, surah Ad-Duha dengan surah Infitar. Tak payah baca sampai tiga-tiga tu. Infitar, Insyiqaq, Takwir ke panjang. Dia suruh baca tiga ni. Cukup kalau nak panjang lah. Sebab kalau pendek sangat pun tak bagus, panjang pun sangat tak bagus. Okay? So ini dia antara sebab dia. So ilmu lah ni. Okay, alright, okay. So kita terus langsung pada surah Infitar ni kontennya. So surah ni, macam saya sebut tadi, Allah kata idza sama'un fatarat. Okay, now soalan lagi sekali, sekiranya kalau terlupa, you akan notice daripada ayat 1 sampai 5, semuanya diakhiri dengan fi'il madi, betul tak? Dhamir apa? Berjawab. Dhamir muannas. Dhamir Muhammad apa? Muannas. Muannas. Dhamir apa? Okey, betul. Itu GQ dia, dhamirnya. Hia. Okey, hia. Apa pasal? Kenapa? Tanya lagi kenapa Ustazah ni? Saya tanya. Benda-benda yang like besar and bad is always referred to as female. Okey. So, benda-benda yang berkaitan dengan nature. Okay, saya sebut ni berkaitan mengangkat alam, bulan, bintang, planet,
rumput ke pokok ke apa yang berkaitan dengan alam selalunya dalam bentuk jamak. Okay, especially jamak, maka dia dalam bentuk mufrad muannas. Antara sebab kalau you tengok dia macam ni, gesture dalam bahasa Arab ni, kalau dari sudut power selalunya kalau muzakkar tu dia lagi ada power. Betul tak? Kalau muannas tu dia kurang power lah. Maknanya pasal perempuan kan, lelaki kan selalunya dalam bentuk sebab tu kalau Allah pun kita gunakan dalam bentuk mufrad muzakkar, betul tak? Yes or no? Kalau kalimah Allah tu kita gunakan selalunya dalam mufrad muzakkar. Allah yaghfiru. Kita gunakan dhamir huwa. Tapi kenapa nature ni semua, termasukkan malaikat, dia gunakan mufrad muannas? Bukan kerana dia tak cukup power. Tapi kalau you tengok dengan mata kasar, kadang-kadang ni semua sangat hebat. Tapi ada Allah yang lagi hebat. Itu seni dia. Dia tak boleh sama level dengan Allah SWT gitu. Faham ni? So kalau Allah kita gunakan mufrad muzakkar dalam Quran, tapi benda-benda macam ni selalu kita gunakan mufrad muannas. Dia bukan sebab benda tu tak hebat ke tak bagus. Dia memang hebat. Tapi Allah yang mentadbir tu lebih hebat. Sebab tu digunakan muannas. Itu antara sebab dari sudut balaghahnya lah ataupun kesenian perkataan tersebut. Okey, tapi kalau ditanya dari sudut nahwu, yalah sebab tu kan ini kan ini memang kalau kita sebut dalam nahwu selalunya ni kita memang digunakan macam tu. Muannas ataupun dia kalau macam biharu, quburu, kawakib misalnya, those are all jamak taksir. Kan kita belajar jamak taksir selalu gunakan mufrad muannas. Yes or no? Kubur, kawakib, bihar tu semua mufrad muannas. Mufrad muannas sebab apa? Jamak taksir. Ghair akil. Yes, kena belajar kan ni kan? Okey. Tapi sudut balaghahnya atau keseniannya tadi sebabnya tadi tu. Okey. So bila matahari bila langit terbelah, bila bulan, bintang. Okey. Sebelum ni kan kita baca juga dalam surah Takwir dia gunakan perkataan apa? Bintang juga, betul tak? Tim dia. Kita orangnya apa? Al-Kunnas. Yes or no? Okey. Kunnas, dia pakai kunnas. Tapi kat sini dia pakai kawakib. So, saya sebut sebelum ni, kunnas, kawakib, an-najam misalnya ni semua adalah tentang bintang. Tapi dia ada peranan masing-masing lah. Ya. So kalau kunnas ni dia memang bintang untuk yang apa, yang dia ada bila kita baca, kunnas ni dia macam bintang, dia macam najam, lebih kurang sama. Bintang yang kadang ada, kadang tak ada. Faham? Maknanya bintang tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kenapa dia ada tak ada saya tak tahulah sebabnya. Tapi kalau bintang di langit dia ada yang tak ada. Tapi kalau kawakib ni dia adalah bintang penunjuk jalan. Faham bintang penunjuk jalan? Zaman dulu orang kalau nak jalan, traveller dia nak tahu direction dia tengok bintang. Pernah tengok bintang kiblat tak? Macam nak tengok arah kiblat. Pernah nampak tak? Pernah tengok? Pernah nampak tak? Pernah tengok tak? Okey. Kalau tak pernah, sekarang Google aja. Okey, macam saya tunjukkan. Sebab ada yang tak jawab tu. Pandai jawapan dia. Okey. Ini korang nak tengok live punya, tengok macam ni. Nampak ni? Nampak? Dia ada 3 bintang ni. Dia ada jenis bintang ni. Nampak ni? Okay. You can see this in the kat langit betul-betul. Bintang macam ni. Okay. Ni bintang ni penunjuk jalan sebab kenapa? Alright. Kenapa? Sebab bintang ni, okay, menuju arah kiblat. Kiblat kita mana? Kita mengarah ke mana? Ke barat. Kan? Jadi Kaabah is the center of the earth. Betul tak? Jadi kalau orang yang nak look for direction, they need that as an anchor point. Jadi senang dia nak check direction. Dia nak pergi north, ke nak pergi south, ke nak pergi east, ke nak pergi west. Kita senang sebab dah ada GPS lah, ada handphone lah Tapi kadang-kadang perlu juga benda-benda macam ni. Tak adalah kita tersesat kat dalam hutan. At least ambil tahu lah. Okay. Takut mana tahu kena pakai ke kan. But this is cara bila ni. Ni nama kawakib. Bintang yang tak akan dia tak akan hilang. Nampak yang kecil-kecil ni. Kat tepi-tepi ni surrounding ni adalah najam. Okay. Ataupun kunnas bintang yang memang kadang-kadang ada, kadang tak ada. Dia ada untuk give extra light. Ibaratnya macam kita ada lampu, kemudian kita ada spotlight lagi dah. Kan? You kan ada main lampu dengan yang tepi-tepi nak kasih lagi apa? Lagi terang kan? Yang ini semua ni namanya najam. Bintang yang ekstra-ekstra supaya beri extra lighting ibarat dia. Tapi kalau bintang yang namanya kawakib, dia senantiasa akan ada sebab dia adalah bintang penunjuk jalan to tell you where is the direction. Okay? Boleh? Alright. Next it says that wa idzal biharu fujirat.
Allah, pemata saya tak nampak. Okey, wa idzal biharu fujirat. Bila lautan meluap-luap. Maksudnya apa? Ibaratnya lah. Okey, tsunami tu mungkinlah 1% aja. 1000 kali, 100 kali lebih berganda saya rasa tsunami yang melanda Aceh misalnya. Tengok waktu tsunami berlaku, efek dia kesannya sampai sekarang masih nak kena rebuild balik kan. Belum lagi fully develop lagi kan. So bila terjadinya hari kiamat ni berkali-kali ganda lebih daripada tu. Wal'iyadzubillah. Sebab tu bila all this berlaku, okay, ada sama unfatarat, su'idal kawakibun tasarat, su'idal bihar sujirat, dan juga ada kubur bu'sirat. Bila kubur-kubur tu terpaksa terbongkar. Sebab keadaan dah terlalu jadi huru-hara. Dah bintang semua dah berterabur, matahari dah bergulung, okey, langit dah terbelah, lautan semua dah muntah, sebenarnya dah muntah semua dah terkeluar, gunung ganang semua dah jatuh, okey, kubur semua dah terkeluar isi kandungannya. Maka Allah kata, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Waktu itulah baru tahu apa yang dah buat. Qaddamat wa akhirat ni bermaksud, okey, apa yang sudah dibuat sebelum dan yang sedang dibuat, ataupun qaddama ni maknanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Ini daripada sejak zaman dia akhir balik sampailah waktu hayat dia tu semua dia akan tahu. Akan tahu sebab apa? Sebab dah mulai timbul penyesalan, waliyazbillah. Okey, Allah suruh waktu tu dah kena reflect baliklah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, dia ada dua makna. Okey, ulama beritahu atau ulama terangkan, pertama tentang amalan yang dia buat sejak akhir balik sampailah dia waktu yang dia hidup waktu tu, maka manusia mulai akan recall balik, akan terbayang-bayang apa yang dia buat, ataupun amalan yang dia terus-terusan buat. Qaddamat wa akhirat ni dia continual habit, yang continuous habit yang you selalu buat. Waktu tu kan, sebab kita tak boleh tipu dengan diri sendiri. Kalau yang baik kita buat, alhamdulillah. Yang tak baik tu kita tak mau. Selagi masih Allah bagi peluang untuk kita ingat benda-benda macam ni, maka kita ambil peluang. Sebab tu kita ambil masa untuk explain ni. Sebab kita nak, mungkin kita dah ada, bukan mungkin, kita dah ada amal soleh, tapi kita nak gandakan dan tambah. Sebab hidup ni, makin hari bila kita hidup, setiap saat yang berlalu tu, jangan lupa kita semakin dekat dengan nak menuju Allah, insya-Allah. Semakin dekat nak tamat riwayat kita. Sebab tu manusia yang kalau bijak, dia buat sesuatu terhadap tu. Ibarat you tahulah, kalau you buat macam ni selalu, misalnya hari-hari ni makan gula, confirm lah kena diabetes. Betul tak? Hari-hari makan garam ekstra. Shaker fries ke apa, ke jemput-jemput segala bagai makan. Tak mustahil lah kalau kena kolesterol ke kena penyakit. Betul tak? Sebab you memang bring it to yourself. So kalau you pandai, you jaga diri you. You tak mau sakit misalnya macam tu. Sama, ini confirm nak jumpa Allah. So kalau tak nak buat apa-apa, sendiri yang rugi gitu. So Allah suruh pakai. Alimat nafsum ma qaddamu akhirat. Ya ayyuhal insan. Nampak tak Allah gunakan perkataan insan. Selalu sebutnya annas kadang kan, allazina amanu, wahai setiap manusia, insan. Dan sebab perkataan insan daripada perkataan nasia, maknanya lupa. Tu tadi cakap, surah ni konten dia similar. Tapi kenapa diulang berulang-ulang kali? Sebab manusia ni secara asasnya ataupun secara penciptaannya Allah ciptakan, sikap dia senang terlupa. Betul tak? Terlupa apa? Kadang dah senang sikit terlupa. I think, was it your class or I think another class this year? Kalau bila dia kata apa, antara yang paling ditakuti, dia kata antara yang paling yang dia dia rasa gerun lah bila dah ada ujian di dalam nikmat. Maknanya apa? Kalau Allah bagi nikmat selalu, itu pun ujian sebenarnya. Sebab selalunya manusia bila susah, lagi cepat nak jumpa Allah. Sebab nak suruh Allah selesaikan masalah. Tapi bila hidup you senang dan tenang, mungkin buat, tapi boleh diskaun. Biasalah, ni bukan sendiri juga cakap. Biasa tu kalau susah, hari-hari semain tahajud misalnya, kan? Atau solat duha, atau solat hajatnya ekstra. Asal nak selesaikan masalah. Tapi bila dah diselesaikan masalahnya, dia diskaun. Nantilah
Buat 1 dulu, buat 10 jadi 8. Slowly jadi 6. Slowly jadi 2. Jadi yang tak senang tu kan nak istiqamah dalam keadaan susah dan senang. Yang paling mencabar sebenarnya kita nak istiqamah buat amal soleh dalam keadaan senang. Sebab itu, waktu nanti baca ayat lepas tu dia kata apa? Allazi khalaqaka fasawwa fa'adala. Semuanya ada balance dalam Al-Quran. Allah sebut. Bila ada susah mesti ada senang, ada senang mesti ada susah. Kan orang Melayu kata hidup macam roda. Yang pusing mesti pusing apa? Yang atas mesti turun bawah, yang turun bawah mesti atas. Memang macam tu. Hidup kita ni mesti nak ada balance. Kalau tak balance tak jadi. Kalau tak balance dia kena vertigo. Saya fikir betul. Macam mana nak baca kalau tak balance, kalau kita kalau kita jaga minda kita buat amal soleh je tapi tak jaga fizikal kita, tak jaga you punya muamalah dengan manusia pun tak jadi. Betul tak? You hidup sebagai manusia, Allah kata mesti nak ada ada urusan. Orang lain ada hak atas you, you pun ada hak atas orang lain. We ada help each other. Kena buat ada balance. Sebab hidup Rasulullah kata kalau tak ada balance, khairul umur awsatuha is balance, Rasulullah kata. Kalau tak ada balance, itu yang mungkin timbul lebih banyak masalah. But it's like that. Mesti nak ada fa'adalah. Allah bantu. Mesti ada senang ada susah. Semua kat sini kita. Dulu susah lain misalnya, sekarang susah lain. Betul tak? Betul tak? Okay? Betul. Saya tak payah tanya tapi saya rasa semua ada kesusahan masing-masing. Dah selesai satu masalah, datang pula masalah lain. Kadang bukan kita masalah, orang lain punya masalah jadi masalah kita. Kan? Bukan kita salah, orang lain punya masalah jadi masalah kita. Habis tu nak buat apa? Terpaksa kena selesaikan. Sebab apa? Kita keluarga dan sebagainya. Ataupun family and friends, things like that. So, mesti Allah kata, bila Allah ciptakan, wahai manusia, Allah kata, satu, insan, sebab dia kena ulang-ulang, ma gharraka bi rabbikal karim. Tak ke tahu apa yang dah buat dan kau lalai, okey, tak ke kau sedar tak ke ma gharraka. Gharraka ni macam you ingkar, you durhaka, tak ke? Macam tu dengan Tuhanmu yang Maha Karim. Masih senang cakap macam ni. Masih tak nak dengar cakap lagi. Sedangkan Allah tu adalah Karim. Remember I said kalau bentuk tu saraf tu spelling dia dalam bentuk Karim, Alim, Jahim, apa makna dia? Apa indikator dia atau apa maksud ayat perkataan tersebut kalau ada spellingnya bentuk macam tu. Kita baca saraf kan? Karim, Alim, Jahim, apa lagi? Rahim, Rahman, Ar-Rahim. Bentuk spelling yang jenis macam tu, saraf yang macam tu, dia memberi maksud apa? Anyone? Tak ada. Apa? Lupa? Tak ingat? Oh, tak nak jawab. Takkanlah tunduk. Orang tanya jawab le. Semua lah tanya dia tunduk. Apa je Sofia? Lekas. Peringatan untuk peringatan. Okay, peringatan. Okay, correct. Betul beri peringatan. Lagi? Saya cakap saya punya kelas tafsir bukan kuliah tafsir. Kuliah boleh dengar sambil masak. Oh, you dah ambil masa duduk. Kita belajar dengan dengar tak sama. Kalau dengar you buat benda lain, bagus Alhamdulillah. Kita belajar mesti nak ada participation. Yang saya sebut, saya usahakan mudah-mudahan bila kita belajar tu, kita ingat sampai bila. 2 penyakit ilmu, bila kita belajar ada 2 penyakit dia. Apa penyakit dia? Lupa. Lupa. Macam orang penyakit makan garam gula, penyakit dia 3 kan. Sebab tu orang jual insurans dia keluar 3 ni. Kata apa? Stroke, heart disease. Dengan kidney. Ya, tu orang panggil apa? Penyakit combo kan. Kalau you tak jaga you punya diet, kalau ada darah tinggi mesti ada kencing manis, ada kolesterol. Betul tak? Orang cakap tu penyakit combo kan. Sekarang saya tanya, kalau orang yang penyakit belajar, tak belajar bodoh. Dah bodoh jadi sombong. Dia macam tu. Kalau tak mau belajar jadi bodoh. Bila bodoh jadi sombong. Lepas tu jadi sombong, dia tak nak tukar habit dia. Dia hidup dalam keadaan yang dia rasa betul. Bodoh lah. Sekarang dah belajar, dah jadi pandai. Sekarang penyakit orang pandai apa pula? Tadi lupa. Satu apa? Riak. Betul, riak. Nampak? Punyalah tak senang hidup ni. Belajar pun susah, tak belajar pun susah. Itulah hidupnya. Allah bagi challenge. Dah kata fa'adal lah. Tak boleh cakap tak nak ada masalah. Itu yang masalah. Selalu tanya Hafizah apa cakap dengan saya. Susah, dia ni macam tak ada masalah. Saya cakap mustahil. Dia tak ada masalah, itulah masalah dia. You rasa orang tak ada masalah, dia tak ada masalah. Dia pun susah hati. Kadang kita tengok orang tu kan, hidup dia lah ni kita pada pandangan kita. Apa yang dia nak susah? Kan ada orang cakap macam tu kan. Biasalah kan. Kita tengok drama ke apa kan orang cakap. Apa yang dia susah? Ni bagus, ni bagus, ni bagus, ni bagus. Apa yang dia nak susah sangat-sangat? Betul tak? Tapi itulah masalah untuk dia. Dia nak atasi.
Kita tak tahu orang punya keadaan. Dan orang pun tak tahu keadaan kita. Yang boleh ubah diri kita, yang boleh ubah pemikiran kita, yang boleh ubah kehidupan kita, siapa? Diri sendiri. Belajar, tak belajar memang bodoh. Bila bodoh tak nak berubah. Bila tak nak berubah, ditakuti jadi kemurkaan Allah. Bila belajar kena jaga diri. Supaya jangan ada dua penyakit ni, lupa. Sebab ilmu tu ibarat macam ni kan, Rasulullah sahabat ulama kata, orang yang ada ilmu ni macam dia piara pokok. Tapi pokok dia tak berbuah. Pokok penting tau. Okay? Pokok keluarkan oksigen. Ilmu penting. Keluarkan oksigen. Jadi shape orang lain yang dapat manfaat dia. Dia tak dapat manfaat. Okay? Kenapa? Pokok yang tak berbuah. Pokok kan saya ingat yang selalu kadang makcik cakap. Apalah pokok dia jadi pokok jantan lah. Nenek dia tanam semua pokok. Dia tak ada nikmat buahnya, tak ada. Tapi penting ada pokok tu. Boleh jadi shade, boleh jadi oksigen. That kind of thing. Dia ada kebaikan tapi bukan kebaikan sepenuhnya. Sebab orang ada ilmu ni dia bagus. Orang ada ilmu. Belajar ilmu ni bagus. Tapi nak kena diamalkan supaya dia tak ada dihindari penyakit lupa. Kedua, bila you ada ilmu dan you amalkan juga, okay, supaya hindari daripada penyakit riak. Sebab you akan notice bila you cuba nak amalkan apa you buat, ada banyak benda lagi you tak tahu. Nampak surah tadi? Macam tadi, bila baca surah takwir, macam lah dah tahu jugalah konten dia. Tapi nampak tak kat sini Allah kupaskan tak sama. Saya kata setiap surah tak sama. Dia punya discovery dia tak sama. Highlight yang Allah nak highlightkan tak sama. Kalau itu tentang yang tadi, yang ini tentang yang ini, walaupun serupa. Allah kata, apa lagi nak? Tuhan kata karim. Tuhanmu maha karim ni, apa saja kalimah yang dalam bentuk karim, dalam wazan fa'il, okey, bentuknya karim, matin, rahim, alim, itu semua kalau kita ada scale 0 to 10 dia nombor 10. Very very intense. Ada satu sikap, satu sifat, satu keadaan, dia yang paling atas sekali. Sebab tu kalau you translatekan selalunya maha. Nampak tak? Kat sini dia kata maha pemurah. Faham ni? Maksudnya maha. Kalau kita kata Abi akbar pun maha besar, Allah maha besar, betul tak? Saya tanya, apa beza? Ni dah belajar ni. Karim, you tengok dalam translation, nampak tak? Maha pemurah. Saya kata dalam scale 0 to 10, dia paling tinggi. Allahu Akbar. Kenapa you cakap Allahu Akbar bukan Allahu Kabir? Apa beza? Akbar tu agung. Nampak tak? Macam dah. Tapi itu besar je. Yelah besar. Yang ini kabir. Tak, kabir ni saya kata. Apa saja dalam bentuk, tengok ya. Okay. Fa'il. Ni dia punya saraf dia, ni spelling dia fa'il, betul tak? Kalau tadi karim, sama tak spelling dia? Maksudnya bentuk dia. Pattern dia sama tak? Faham yang maksud pattern dia? Spelling dia mungkin lain tapi pattern baris dia, ya dekat tengah kan? Sama kan? Lepas tu alim. Betul tak? Rahim. Sama tak pattern dia? Kalau apa saja perkataan yang dalam bentuk ni fa'il, ibaratnya pattern ni, kalau saya ada kasih scale 0 to 10 ni nombor 10. Namanya maha, maksudnya memberi maksud paling atas ni. Paling-paling lah saya cakap. Highest level. Maha pemurah, maha pengasih, maha besar, you know, that kind of thing. Soalan saya, okay, kenapa, okay, kan, ini dah cakap tadi maha-maha pattern dia, betul tak? Betul tak? Yes or no? Okay. Soalan saya, kenapa bila you cakap Allah, you tak cakap Allah kabir, you kata Allah apa? Akbar. Apa beza dia? Apa beza akbar ni dengan kabir? Allah maha besar. Dua maknanya maha besar. Yang ini pun maha pemurah. Faham tak? Bila dari sudut terjemahan, kedua-duanya bermaksud maha. Betul tak betul? Betul. Nampak tak? Karim maknanya maha. Maha Kerana ada alif lam. Sekarang, apa dia? Kerana ada alif lam. Dia tak ada alif lam. Bukan kerana Allahnya alif lam. Alim. Allah maha besar. Kabir. I think I use kabir. I like to use my writing. Tak cantik. Apa dia? Sorry. If the word kabir, kalau the max it become akbar. Like if it becomes smaller, you change the word again. No, it's not that. We did this. Okay. Let me see.
Sahih mashmul. Tak tani bukan you belum belajar. Lepas ni nanti you belajar. Sahih mahmus namanya. Nanti kita akan belajar. Mahmus. Okay, now. Kalau wazan dia fa'il, kita dah belajar saraf ni, jadi saya akan explain. Kalau wazannya fa'il, okay? Fa'il fa'il. Okay, ini base dia. Contohnya yang saya sebut tadi ni, kabir, betul tak? Betul tak? Kabir, alim, rahim. Maknanya semua maha. Okay, maha. Maksud dia maha kalau saya translatekan. Tak percaya boleh tengok dalam Quran. Alim pun maknanya maha tahu. Kabir pun maha besar. Apa beza bentuk ni? Fa'il ni, apa fa'il ni? Dengan, okay, kalau bentuknya mana tadi? Af'al. Pembuat. Okay. Contohnya akbar ni kabir kan? Kabir maknanya besar tau. Tapi kalau dalam Al-Quran ataupun you sebut nama Allah, you tak cakap Allah kabir, you kata Allah apa? Allah Akbar. Right, Allahu Akbar. Betul tak? Okay. Soalan saya dari sudut makna, apa perbezaan kedua-dua bentuk ni? Akbar. Okay. Okay, now. Ini kedua-duanya dari sudut makna. Ini. Kedua-duanya bermaksud maha. Betul tak? Maha. Dua-dua, both of them. If you look at the dictionary, they will, ataupun dalam translation, dia akan tulis maknanya maha. So soalan saya, apa beza maha ni dengan maha ni? Maha tu maksudnya apa tau? Dia dalam skala 0 sampai 10. Dia dalam paling atas sekali. Paling besar, paling tinggi, paling tahu, paling karim. Apa beza dia? Okay, saya bilang ya. Kalau maha ni dengan maha ni bezanya, kalau wazan af'al, okay, kalau bentuk dia af'al, akbar, asghar, okay, asdaq, okay, dia maha tapi maha perbandingan. Jumlah tu, ayat tu mesti ada perkataan mana. Sebab tu dia kata Allahu Akbar, Allah maha besar daripada segala-galanya. Gitu. Allahu a'lam, Allah lebih tahu, maha mengetahui daripada orang-orang lain. Gitu. Faham tak beza dia? Kalau yang ini, it's just a statement, you nak kata Allah maha besar. Tapi yang ini, Allah maha besar berbanding dengan yang lain. Of course, cuba dalam Quran ni, kita tak sebut Allahu Akbar min manal manusia minal insan, tak payah sebab dia dah mafhum. Dia dah dipahami. Kedua-duanya bermaksud maha, tapi kalau bentuk yang kedua ni, af'al, spelling dia, makanya dia bermaksud maha, tapi adanya perbandingan dengan yang lain. Faham tak ni? Apa dia? Ya. Jadi kalau Karim ni Tuhanmu yang maha pemurah. Sebab kat sini ayat ni dia tak ada perbandingan. Di dalam ayat lain dia ada perbandingan. Allahu Akram misalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik, kalau yang sebaik-baik ataupun setinggi-tinggi yang sehebat-hebat perbandingan dan kemurahan antara kamu adalah orang yang takwa misalnya. Kalau yuk dalam ayat lain. Okey? Boleh? Contoh macam ni kan? Okay, saya tunjuk contoh lah. Ni surah tadi kan, surah Infitar. Okay, kita tunjuk contoh lah. Cakap gitu kan tak perasan lah. Okay, let's see. Apa dia? Ngantuk. Ngantuk? Oh, okay, tak apa. Alright, okay. Let's see saya tunjuk contoh ya. Sebab kita dah nak belajar saraf. Jadi saya tunjukkan secara lagi. Ini praktikalnya. Surah Infitar misalnya Al-Karim. Kita tengok Al-Karim Okay, Al-Karim. Okay.
Ini surah Infitar. Tak ada pula kat sini. Okey, tak kisah. Apa saja kita cakap Al-Karim. Panggil tak dengar punya Abi. Okey, Al-Karim maknanya apa? Maha besar ya. Macam ayat tadi kan, manusia dengan Tuhanmu yang maha besar. Okey, sekarang saya ubah perkataan akram. Sama tak macam tadi kan? Bentuknya kan? Af'al kan? Kita kata dia buat perbandingan. Now, ini okey, nampak? Dalam surah Al-Hujurat nampak tak? Akramakum. Nampak tak? Ini karim ya. Yang ini akramakum. Nampak tak akram? Bentuknya akram. Yang ini karim. Okay, you all see? Sama macam tadi ni. Yang ini tadi, kita tunjuk contoh tadi karim kan? Betul tak? Surah Infitar tadi. Berapa? 6 6. Okay, now. Kalau tadi surah ni, surah Al-Hujurat, akramakum. Betul tak? Ini ayat 13. Okey. Nampak tak yang ini karim. Ini fa'il. Okey, yang ini akram. Okey. This is the word. Alright. Okey. Akram. Ini kan dia dah masuk domir. Okey, patutnya dia macam ni. Akrama plus kum. Betul tak? So ni karim, excuse me. Sorry, karim ni surah Infitar. So, dua-dua maksudnya maha mulia, maha baik, lebih baik. Maksudnya kalau translation tu maknanya setinggi-tinggi lah kalau saya kata. Buat perbandingan on the scale of 0 to 10, maknanya paling 10 lah paling atas. Apa beza dia? Kalau karim ni, dia just a statement nak menunjukkan maha mulia, maha baik. Okay? Tapi kalau akramakum ni dalam keadaan buat perbandingan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia, sebaik-baik, sehebat-hebat kamu adalah di sisi Allah. Allah disebabkan ketakwaan kamu. Okey, tepat ni. Jadi hari ni Ustazah buat introduction, perbezaan perkataan fa'il dengan af'al yang bermaksud kedua-duanya. You tengok dictionary, you tengok terjemahan, maksudnya maha. Tapi satu adalah maha perbandingan, satu adalah maha sekadar satu statement. Okey? Boleh? So now, kemudian dia kata apa? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Maka Allah kata, Allah templah, apa lagi nak buat? Tak nak fikir ke, tak nak apa? Tak nak lihat ke? Sedangkan Allah dah tak nak fikir, tak nak beriman ke senang cakap? Sedangkan dia yang menciptakan kamu, kemudian menyempurnakan kejadian kamu. Allah ciptakan manusia ni dengan sebaik-baik penciptaan. Hidung you macam tu, mulut you macam tu, keadaan macam tu. Kelebihan, kelemahan you tetap sama, tetap tak sama setiap sesuatu. Alright? Itu semua adalah kurniaan Allah. Dan Allah kasih balance, saya kata tadi. Fa'adalak, ada balance, hidupnya ada balance. Fi ayyi suratin ma syaa rakabas. Macam mana pun bentuk kamu, cara macam mana pun dia nak kehendaki, itu sebenarnya Allah dah tetapkan yang memang sesuai untuk manusia. Okey, jadi ini adalah yang bahagian pertama tentang hari kiamat, di mana keadaan tu adalah satu yang sangat menggerunkan, sangat yang dan pembalasan manusia ni bila pada amalan yang mereka buat tu tak betul lah, kerana mereka ingkar dengan nikmat Allah SWT. Alright, so kalau you lihat dari surah ataupun ayat yang ke-6 tu kan, yang saya kata tadi, Allah templak tu, dia ada sebab turunnya ayat tersebut. Okay, daripada Ibnu Khatim dia kata, daripada Ikrimah, Allah berfirman, Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Dia diturunkan mengenai kes Ibnu Abi Khalaf yang berpendapat bahawa diturunkan berhubung dengan Abi al-Ash'ad bin Kilda al-Jumahi. Ibnu Abbas menerangkan insan di sini bermaksud ialah Al-Walid bin Mughirah. So like I said, dalam Al-Quran kadang-kadang ada sesuatu insiden berlaku, sebagai inilah
Allah ada sesuatu orang kafir Quraisy ni, mereka kan tak habis-habis nak buat benda-benda yang nak menyukarkan dakwah Rasulullah SAW. Maka Allah kadang-kadang beri jawapan, beri templakan. Allah sebut insan, Allah sebut an-nas, Allah sebut misalnya ar-rajul, Allah sebut perkataan tu bukan secara spesifik nama. Kan saya sebut kenapa? Sebab kalau katanya misalnya lah Walid, ya Walid, jadi orang nama Walid je perasan. Sedangkan Allah sebut ni, cerita dia tu supaya jadi iktibar. Jangan jadi dalam golongan orang macam tu. Ya dah tunjuk macam-macam pun, Allah dah kurniakan macam-macam pun, okey? Alright, tapi kamu masih nak buat derhaka pada Tuhan yang Maha Pemurah, gitu. Okey, dan cerita ni diturunkan berdasarkan apalah macam tadi. Mughirah tu, Walid bin Mughirah tu, right? Dia kata apa? Bila Rasulullah baca surah ni, okey, Rasulullah kata gharratul jahil, okey, maka diberdaya oleh kejahilan. Yalah, sebab dia tak nak follow lah, okey, apa yang walaupun dah ditunjukkan bukti kan tadi awal session saya cakap dah tunjukkan bukti tapi still tak nak follow sebab masih lagi buat pilihan nak jadi jahil dan bodoh, tak nak terima apa yang dah diberikan. So surah ni diturunkan bersebab lah. Dan of course dia tak sebut nama orang tu, tak sebut nama sahabat tu, tak sebut namanya sebab apa? Bagi orang yang macam kita, umat Nabi Muhammad SAW, jangan ada sikap macam tu. Sebab itu yang bukan ajaran Rasulullah SAW pertama. Kedua, itu bukan kemahuan yang Allah nak kita pilih. Allah ni, dia bagi kita, Allah ni Maha Rahim, Allah Maha Karim. Walaupun dia tunjukkan apa keadaan, dia tak paksa seseorang tu buat sesuatu. Dia bagi pilihan. Dan kita kena ada rasa tanggungjawab terhadap pilihan tersebut. Sebab itu Allah ciptakan syurga neraka. Sebab apa? Supaya manusia ni ada sikap tanggungjawab. Dan nak blame orang lain. Tapi dalam masa sama, walaupun you diberikan pilihan dan tanggungjawab, you tetap kena serahkan urusan you pada Allah SWT. Macam tu. Okey, jadi you boleh tengok keadaan muka surat yang selanjutnya ni. Apa yang saya terangkan tu sebenarnya ada dalam sini, you boleh baca sama saja. Okey, keadaan hari kiamat. Cuma ada satu part ni saya nak terangkan muka surat sebelah, muka surat 95. You punya the next page. 1, 2, 3. Peringatan ketiga dia kata perkataan wahai manusia yang tadi. Ya ayyuhal insan membawa maksud secara lebih tepat merangkumi semua orang yang melakukan maksiat. Kan saya kata tadi, walaupun diturunkan disebabkan Walid Mughirah, tapi semua yang buat maksiat dimaksudkan yang tersebut. Kerana khususnya sesuatu sebab tidak mencacatkan atau menghalang umumnya sesuatu lafaz. Oleh itu yang diguna pakai ialah maksud umum lafaz, bukan khusus sebab yang melatari turunnya. Okey, ini that's the ilmu fikih, usul fiqh. Okey, macam ni. Walaupun sebab dia khusus, tapi maksud dia umum. Faham? Okay, dia macam tu. So dalam Al-Quran ni kadang lafaz dia ni khusus lah. Dan diturunkan khusus untuk Walid bin Mughirah. Tapi dia punya lafaz tu, okay, walaupun sebagai jawapan pada apa yang dia dibuat tadi sahabat tadi, daripada yang tadi Walid bin Mughirah tu, tapi siapa saja yang termasuk karakternya yang buat maksiat serupa macam tu, maka dia pun termasuk dalam golongan yang tadi tu. Allah rudi istilahnya. So ni dari sudut hukum ilmu fikih lah. Ada satu lafaz yang disebut tapi maksud umum. Maksud umum kadang ada maksudnya khusus. Ada macam tu. Lafaz umum dengan khas. Jadi kalau belajar usul Quran, ulum Quran, kadang ada kita akan sentuh sikit tentang lafaz umum maksud khas, lafaz khas maksud umum. So ni antaranya. Sebab tu bila you nak buat kupasan ayat Quran, you kena ada ilmu Quran. Tadi bahasa Arab saya kata dia punya tools dia, ilmu Al-Quran dan juga ilmu asbabun nuzul antaranya. Okay, you nak kena tahu sebab. Bila you tahu sebabnya, maka you akan faham kenapa ayat tersebut jadi macam tu. Alright, okay. So tak apa, itu sekadar teori sekadar itu panggil macam dia macam tools lah, it's an alat. Maksud lafaz umum tapi maksud khas lafaz umum. Dia ada tools lah kalau you belajar ilmu usul fiqh tu untuk berikan hukum sebenarnya. Okay, so saya rasa yang itu bahagian yang 5 ataupun bahagian 8 ayat ni kita dah terangkan insyaAllah. Okay, tak di konten-kontennya. Nanti kita akan sambung, okay, langsung seterusnya. Sama juga kan tadi.
Kalau surah At-Takwir tu pertama Allah sebut tentang keadaan hari kiamat. Kemudian Allah bagi belaan terhadap Muhammad SAW ya, tentang kepentingan Al-Quran dan kewujudan kesahihan. Sama juga itu kat sini. Allah sebut lagi ayat seterusnya, ayat 9 sampai 19 tu tentang keadaan di mana bukti kewujudan malaikat. Alright. And of course manusia tu kewujudan Al-Quran juga, dan kena macam mana yang Rasulullah sampaikan tu benar, macam mana pula, apa yang message yang Rasulullah sampaikan tu memang benar. Dan kat sini secara jelas Allah sebutkan manusia ni bila yaumil qiyamah, nanti yaumil mahsyar, dia akan terbahagi kepada dua golongan. Ni pandangan setengah ulama lah, sebab kalau you belajar ilmu akidah, ada golongan namanya golongan Mu'tazilah, kalau pernah dengar. Dia cakap ni manusia ni, ada manusia sebagai manusia ni, dia bukan orang ahli maksiat ataupun dia ahli soleh. Dia kat tengah-tengah. Bainal manzilatain. Tak kanan tak kiri, dekat tengah-tengah macam tu. Macam mana tu? Tergantung-gantung. So kita nak tolak dakwaan orang-orang yang mengatakan manusia ada jenis macam tu. Okay? You sama ada orang yang kalau yang dihisab Allah SWT sama ada amal soleh dia jadi orang yang soleh, atau orang yang kafir, orang yang kafir dia memang terus ingkar masuk neraka, ataupun yang mungkin adalah ataupun orang yang fasik, dia beriman tapi dia buat amal soleh, dia buat amal orang yang fasik di mana dia beriman tapi dia tak buat dosa. Orang macam ni pun dia kena masuk neraka dulu. Tetap choice-nya, tetap pilihannya, tetap keadaannya, dia akan masuk neraka dahulu. Yang kita tak nak. Sebab kita sedar kita ada dosa. Benda yang kita buat tu mungkin Allah tak suka. Wa'alaikumsalam, mudah-mudahan Allah ampunkan. Dan kita senantiasa minta Allah ampunkan dosa kita. Sebab, bukan sebab kita nak masuk neraka, kita nak masuk syurga. Wa'alaikumsalam, masuk syurga tu sebab kitanya amalan tu kita layak, tidak. Sebab kita takkan wakina azab benar. You tak sanggup nak enter pun tak boleh, cik. Bahang dia je dah hangus, cik. Ini tak terangkan dengan detail. Surah ni belum lagi cerita tentang keadaan secara detail, keadaan manusia tu macam mana. Nanti kita akan belajar lepas ni. Pertama, Quran ni subhanallah, dia punya susunan dia dari mana pun susunan daripada Allah SWT. Susunannya pertama, bina you punya keyakinan. Kan? Percaya lagi, ulang lagi. Percaya kiamat, percaya kiamat, percaya kiamat, percaya kiamat. Percaya Allah, percaya Rasul, ulang lagi. Dah faham? Lepas tu baru terangkan. Kau tak nak dengar juga? Aku cerita dengan kau. Kalau dekat dalam syurga, kau dapat macam ni, kau dapat macam ni, kau dapat macam ni. Kalau kau tak nak dengar juga, ini kau dapat. Kadang makan daripada buah yang bila cocok-cocok tu ibaratnya makan duri yang takkan bila masuk dia terus pecah. Dan kan saya sebut sebelum ni, kalau you rasa sakit, kan, orang yang rasa sakit, besok-besok dia makin kurang kan? Kan? Dia akan macam tu, dia kebiasaannya. First day tu paling sakit sekali. Apa contohnya macam hari tu saya patah kaki kan. Wah, first day jangan cerita lah. Siapa pernah patah kaki, patah tangan dia tahu. Macam tak tahu dah nak cerita kepatahan tu macam mana. Sakit. Sakit gila. Tapi as time goes by, dia sakit decrease kan. Betul tak? Lepas tu you heal kan. Kalau bila dekat hari kiamat ni ataupun bila kat waliyaz, bila orang yang diazab Allah SWT, dia tak ada masa nak heal. Mula masuk dia terus pecah. Kemudian dia akan hidupkan sempurna balik, pecah lagi. Sebab apa? Allah nak, waliyazubillah, Allah nak orang yang kena azab tu rasa pertama kali diazab tu berulang-ulang kali. Waliyazubillah. Ibaratnya yang pertama kali you rasa sakit, bukan you lah. Pertama kali orang tu rasa sakit, diulang-ulang macam tu. Memang dah tak boleh nak cakap lagi dah. Sebab memang waliyazubillah, Allah pelihara. Sebab tu kalau you bayangkan, kalau azabnya begitu, nikmatnya macam mana? Sebab tu kalau cerita nikmat, memang senyum-senyum sebab you takkan boleh bayang. Dan you bayang hebat macam mana pun, you takkan boleh terima. You takkan boleh dapat bukan tak terima. You punya bayangan tu tak serupa dengan yang sebenar-benarnya. Okay? Jadi kita tak nak macam tu. Seperti tengok subhanallah susunan ayat Quran ni, pertama dia ulang balik. You percaya. Dah percaya kan? Sekarang I beritahu you. You kena buat. Betul tak? Orang yang kalau nak buat sesuatu, dia mesti mula dengan percaya. Betul tak? Betul tak? Contoh saya kata, kita alhamdulillah Allah kurniakan kelebihan dan juga keimanan. Memang dah percaya dah. Solat mesti 5 waktu, tak ada try lagi. Tapi orang yang mungkin dalam keadaan belum lagi dapat kemanisan kenikmatan solat tu, dia tak mau sembahyang lagi dah. Contoh ni saya kasih contoh. Atau kalau wanita tu dia tak pakai hijab lagi misalnya.
Okey? Sebab dia belum dapat. Jadi kita kena apa? Berulang-ulang cakap lah. Bila dah dapat kemanisan solat, bila dah dapat solat 5 waktu, you dapat istiqamah kan, betul tak? Kemudian kita cari kemanisan solat tu. Cara macam mana nak fokus, betul tak? Kalau yang baru mula, contoh macam you ajar anak-anak, takkan you nak suruh dia khusyuk betul-betul. Tak boleh duduk diam lah dia nak semayang. Betul tak? Orang yang convert misalnya, saya bantu orang convert. Memang pertama kali dia nak semayang pun telekung pun tak ada, semua tak ada. Kita takkan nak tiba dia cakap ni, kau khusyuk kau. Betul. Tiba-tiba nanti dia tak nak masuk Islam dah, susah. Dia belajar ngaji dengan saya kan, mula-mula susah pun nak sebut. Sampai nangis-nangis kawan tu baca Fatihah. Susah nak hafal. Sekarang Alhamdulillah bertraining lah. Dan kita slowly, gradually kita masukkan hati. Maksudnya masukkan hati apa? Kita hadirkan hati bila solat. Allah, sebab tu sahabat bila kata Allahu Akbar dia dah tak ingat apa-apa. Kita belum tahap macam tu. Mungkin you all lah. Saya belum sampai tahap macam tu. Kadang-kadang nak angkat semayang tu, angkat Allahu Akbar, macam-macam lah main-main kat minda. Jangan salahkan setan, diri sendiri belum lagi ada boleh kawal. Fokus kita kena peningkatkan. Jadi dia tanya macam mana nak tingkatkan fokus. Itu yang you all belajar tafsir, itu yang you all belajar bahasa Arab, itu yang you all belajar upgrade ilmu. Sebab apa? Bila kita baca tu kita dapat hadirkan hati. Itu style Quran. Pertama dia terangkan dulu, you beriman. Lepas tu I ceritakan you. Kalau you dah buat ni semua, you dah beriman. Kalau you tak nak beriman, ini neraka ni macam ni keadaan ni. Ini syurga ni you akan dapat. Macam tu. Last kau tak nak juga, dia pelempang sekali. Kau dia campak buku kat muka waliyazbillah. Siapa yang baik memang Allah sebab tu Allah dodo-dodoikan, Allah sayang-sayangkan. Siapa yang tak nak memang campaklah. Allah murka waliyazbillah, paling patah paling kita tak nak. Perkataan dia Allah laknat. Bila dilaknat waliyazbillah, Allah laknat, maknanya rahmat Allah, kasih sayang Allah langsung dah tak ada. Manusia tu dah tak dapat sedikit pun kasih sayang Allah. Kita sebutkan Allah ke Rahim tadi kan. Mahanya level tinggi. Saya pernah cerita dengan awak hadis Nabi SAW. Allah punya Rahim tu ibaratnya baru 1% macam mak sayang anak. Itu baru 1%. Sekarang ni kita tak perlu lagi 99%. Satu ni pun dah memadai. 99 untuk Allah simpan nanti. Sebab apa macam kita cakap, kita tak mampu nak masuk api neraka, nak handle. Sebab level of intensity, the pain that the manusia has to go through is again and again. Kalau selama-lamanya, waliyazbillah. Tak apalah, nanti pun boleh masuk syurga. Gitu. Tak apalah buat dosa sikit nanti taubat macam tu. Tak ada maknanya. Memanglah Allah kata, memang ada. Saya pernah pergi satu kelas ni. Betul je soalan dia. Tak apalah Zah. Misalnya, maksudnya lah yang saya tak ingat secara khusus apa dia cakap. Tapi maksud dia gini, tak apalah macam you buat dosa sikit. Yelah memang kita kena cuci dosa kan, nanti masuk neraka kan. Tapi at last kan masuk syurga juga, macam tu maksudnya. Betul tak? Kan ada cerita dalam hadis Nabi. Kalau you dah, memang kalau dalam hadis Nabi SAW tu, bila kalau ceritakan dalam Al-Quran pun ada, kalau orang yang ahli maksiat ataupun orang yang fasik, dia kena cuci dulu lah ibaratnya. Masuk neraka dulu, cuci-cuci. Mukanya semua kena cap banduan lah. Cap prisoner lah. Bila masuk syurga kan nanti dia dimandikan dengan air sungai lah, apalah, kasih bersih sampai dia tu kan. Soalan anda bila dia masuk je semua tengok macam tu. Soalan saya, boleh tahan ke? Tak. Itulah dia. Itulah tu soalan dia punya cakap tu memang logik lah juga. Saya tak apalah, ibaratnya saya tak ingat secara khusus dia cakap apa, tapi yang saya faham lagi hasil dia, tak apalah macam buat dosa dululah. Last pun masuk syurga juga gitu. Jangan macam tu. Dia punya pemikiran sepatutnya kita ni buat amal saleh. Kalau pun buat salah, kita doa mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Bukan sengaja-sengaja buat pilihan nak buat dosa. Tak nak. Itu kalau Tuhan ampunkan, kalau Tuhan ampunkan, macam mana tu? Waliyazbillah. Jangan ambil inting, bukan you lah. InsyaAllah kita semua kat sini Allah pelihara dan tak macam tu. Ni kadang-kadang yang mungkin kurang ilmunya, dia fikir macam tu. InsyaAllah kita semua tidak lah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita sampai akhir kalam kita dalam keadaan beriman dan juga beramal soleh. Iman saja tak cukup, kena juga ada amal soleh. Okey? Jadi saya rasa Ustazah wakaf sini dulu. Okey? Kita akan sambung nanti next session tafsir ayat 9 dan sampai seterusnya kita akan khatamkan insya-Allah surah At-Takwin ni. Kemudian kita akan ceritakan tentang orang mutafifin. Ini kan tadi dah cakap surah beriman. Dah beriman, sekarang I terangkan ciri-ciri orang-orang yang Allah murka. Tadi dah terangkan orangnya kufur. Kufur tu general kan? Lafaznya umum dulu.
Sekarang secara khusus, sekarang aku nak beritahu orang yang kufur ni, orang yang fasik ni, yang Allah laknat, yang Allah murka, ini wailul lil mutaffifin. Orang yang celaka bila apa? Dia curi dan tipu. Ni pun nak tengok. Orang kata, Ustazah, surah ni cerita pasal orang tipu dan timbangan. Saya tak buat bisnes, so saya tak termasuk ke? Nanti kita tengok bahagian mana yang kita nanti waliyazubillah ditakuti kita punya amalan. Mungkin waliyazubillah, bukan kita lah, ditakuti manusia tu ada dalam sifat-sifat orang yang mutaffifin. Waliyazubillah. Orang tengok macam, alah cerita ni pasal orang yang bisnes. Kita tak buat bisnes, so not included. Tak ada. Kena belajar juga, kena tengok karakter dia. Sebab orang manusia, mungkin kita tak buat bisnes, tapi ada bisnes lain, amalan lain, lifestyle lain kita buat, ditakuti, digolongkan dalam orang-orang yang dicelakakan Allah kerana sebab dia mutaffifin tersebut. Okey, waliyazubillah. Okey, saya rasa cukup untuk hari ni, insya-Allah. Okey, so alhamdulillah kita dah selesai kan. Okey, that's nice lah, insya-Allah. Alright.